Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. 主内弟兄姐妹，我们的核心祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena ketika kami percaya Engkau menyediakan buat kami sebuah keluarga. 主，我们感谢你，当我们相信的时候，你为我们预备一个家庭。 Bukan saja kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami, 不单单是我们拥有你作为我们的阿爸父， tetapi kami juga mempunyai saudara-saudara seiman sebagai keluarga rohani kami. 我们也有着我们属灵的弟兄姐妹，我们属灵的家人。 Maka kami tidak akan pernah berjalan sendirian di dalam kehidupan ini. 这样，我们在这生活中永远不会自己一个人走， Karena sebuah komunitas rohani Tuhan berikan buat kami. 因为一个属灵的群体，你已经赐给我们。 Pagi ini kami rindu untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu, 今天早上，我们渴慕，从你的话语来学习， agar sungguh kami paham apa yang harus kami lakukan untuk komunitas yang Tuhan berikan buat kami ini. 好让我们可以清楚明白，我们对你所赐给我们的这个群体将付上什么。 Kami mohon Tuhan bersabda kepada kami. 求主对我们说话， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. 因为我们祷告是奉主耶稣我们的救赎主的名。 Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. 弟兄姐妹早上好， Bapak, Ibu, saudara jemaat yang ada di gedung gereja ataupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui sambungan Zoom ataupun YouTube. 在场的弟兄姐妹或者在家里透过就是现场直播参加崇拜会的弟兄姐妹， Saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan bagian Alkitab. 我们要看一处的经文。 Di dalam perjanjian baru, mari kita bersama membuka Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang kedua. 就是在新约的使徒行传第2章， Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang kedua. 使徒行传第2章， Mari kita membaca mulai dari ayat yang ke-41 hingga ayat 47. 我们要读41到47节。 Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 使徒行传第2章41到47节，起初教会的生活方式。于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合一，恒切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。 Bagian yang kedua, mari kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus,
Fatsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. 第二处的经文就是使徒保罗给以弗所教会写的，就以弗所书4章16节。 Efesus Fatsal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 以弗所书4章16节，全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita bersama-sama akan memikirkan satu tema tentang komunitas yang hidup. 亲爱的主内弟兄姐妹，今天我们要思考的主题是有活力的群体。 Saudara, apakah komunitas itu? 其实群体是什么？ Sepintas lalu saudara-saudara ketika kita berbicara mengenai komunitas, komunitas seringkali dipahami sebagai sekumpulan orang dalam jumlah yang banyak. 当我们说起群体的时候，我们常常会意味着群体就是一个群众，就是人数多的人群。 Tetapi saudara-saudara, pemahaman seperti itu bukanlah pemahaman yang tepat. 但是这个定义呢，不太准确。 Karena sekumpulan orang banyak, saudara-saudara, dapat dijelaskan juga dengan istilah-istilah yang lain. 因为聚集在一起的很多人，也可以用其他的词语来描述。 Misalnya ketika kita berbicara mengenai kerumunan, 比如说我们说的人群， gerombolan, 或者团伙， atau sebuah geng. 或者匪帮。 Maka kerumunan, gerombolan, atau geng menjelaskan tentang adanya orang-orang berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. 这些人群、团伙、匪帮，也意味着一群的人或者比较多的人聚在一起。 Perbedaannya adalah bahwa di dalam kerumunan atau di dalam gerombolan saudara-saudara, orang-orang yang berkumpul ini tidak mempunyai latar belakang sejarah yang sama. 区别在于这个人群、团伙或者匪帮，他们所聚在一起的人没有共同的背景。 Ketika orang berkerumun, saudara-saudara, mereka tidak saling mengenal. 当这些人聚集在一起的时候，他们互不认识， Minim interaksi di antara mereka. 他们之间的交往也非常的少。 Mereka berkumpul hanya karena ada kesamaan ketertarikan 他们聚集在一起是因为有共同的兴趣， atau kesamaan dari objek yang mereka sukai. 或者共同喜欢某某个体。 Dan kerumunan saudara-saudara akan bubar ketika objek yang menjadi perhatian mereka itu tidak lagi ada. 这个人群呢，就比较容易的消失，当他们所共同喜欢的个体不存在了。 Misalnya saudara-saudara di dalam sebuah acara konser musik. 比如说，就是在音乐会当中， Ada seorang penyanyi yang sangat terkenal sedang konser. 有一个非常有名的歌手正在举办演唱会。 Di bawah panggung saudara-saudara sudah berkerumun banyak orang hendak menonton penyanyi yang terkenal ini. 那台下呢，就是聚集了群众来要观看，就是欣赏他的演唱会。 Kerumunan penonton yang menonton konser itu saudara-saudara, mereka tidak saling kenal satu dengan yang lain. 那这个观众群体呢，他们互相不认识， Tidak terjadi interaksi yang intensif di antara mereka. 没有发生任何强化的结交关系。 Mereka berkumpul hanya karena adanya kesamaan ketertarikan, 他们只是有共同的兴趣， yaitu sama-sama tertarik menyaksikan penyanyi yang terkenal yang akan mengadakan konser itu. 所谓兴趣就是他们要欣赏这个他们喜欢的歌手要进行演唱会。 Dan setelah konser selesai, saudara-saudara, berakhir juga kerumunan itu. 那演唱会结束之后呢，这个人群也就散了。 Saudara, komunitas tidak sama dengan kerumunan. 弟兄姐妹，群体跟人群不一样。 Komunitas saudara-saudara adalah kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam hal-hal yang utama. 群体是
就是在重要问题上有同样立场的人聚在一起。 Kesamaan standpoint yang dimiliki oleh tiap-tiap orang di dalamnya. 就是它里面的成员都有同样的立场来看事情。 Karenanya saudara-saudara, orang-orang di dalam komunitas itu saling terikat atau saling terhubung satu dengan yang lain di dalam satu relasi yang begitu kuat. 所以呢，在群体里面的每个成员都互相有结交、有联络、有紧密的关系。 Di dalam komunitas saudara-saudara ada rasa saling memiliki yang begitu kuat di antara tiap-tiap orang. 在群体里面有一个非常强的归属感，就是他们之间的归属感。 Dan di dalam rasa memiliki itu akhirnya mereka bersedia untuk saling menopang satu terhadap yang lain. 而且就是因为有归属感，所以他们愿意彼此扶持。 Saudara-saudara, gereja sesungguhnya adalah sebuah komunitas. 弟兄姐妹，教会其实是一个群体。 Gereja bukanlah kerumunan orang Kristen dalam jumlah yang banyak. 教会不仅是很多基督徒聚在一起， Sekali lagi saya ingin katakan, gereja bukanlah kerumunan orang Kristen dalam jumlah yang banyak. 我再说一遍，教会本不是很多基督徒聚在一起。 Sebaliknya saudara-saudara, gereja adalah persekutuan orang-orang yang mempunyai standpoint yang sama. 教会却是很多有同样立场的人聚在一起。 Kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4, Paulus katakan kita sesungguhnya mempunyai satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah, satu Bapa. 其实我们如果看使徒保罗写给以弗所的教会，他说我们是一群有同样的信心、同样的神、同样的上帝、同样的阿爸父、同样的洗礼聚在一起的一群人。 Standpoint saudara dan standpoint saya sama. 你看待事情的立场与我是一样的。 Dan karena standpoint yang sama itulah saudara-saudara membuat orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain, saudara-saudara terikat di dalam relasi yang akrab. 就是因为有同样的立场，所以一个信徒与其他的信徒有紧密的关系。 Karena kita punya satu Bapa yang sama, maka saudara dan saya adalah saudara di dalam Tuhan. 因为你和我都拥有同样的阿爸父，所以呢，我们在主里面是兄弟姐妹。 Dan di dalam relasi bersaudara ini, saudara-saudara, ada rasa memiliki yang sangat kuat di antara kita. 而且在我们当中有非常强的亲情。 Sehingga saudara-saudara, relasi atau rasa memiliki yang kuat itu seharusnya membuat seorang yang percaya dapat memperhatikan seorang percaya yang lain, dapat mempedulikan yang lain, dapat mengasihi yang lain, dan mau menolong yang lain ketika yang lain itu berada di dalam kesusahan. 所以呢，这个非常坚固的归属感，使得我们互相之间会互相关怀、互相劝勉、互相照顾、互相帮助。当一个在困难的时候，其他的会帮助他。 Tetapi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah gereja telah menghidupi jati dirinya sebagai sebuah komunitas? 但是弟兄姐妹，问题在于我们教会是否已经活出它的本质？ Apakah gereja selama ini sudah muncul menjadi sebuah komunitas yang hidup sebagaimana yang semestinya? 教会是否已经活出来，成为有活力的群体的这个本质？ Saudara-saudara, kalau kita mau jujur mengaku bahwa sebetulnya seringkali kita melihat gereja itu masih jauh dari menjadi sebuah komunitas. 要是我们可以坦白的承认的话，我们可以看，其实教会呢还是远离一个真正的群体的意义。 Kenyataan yang kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan banyak gereja menunjukkan bahwa gereja hanya berada pada tahap sebagai sebuah kerumunan orang Kristen. 要是我们看事实，就是许多教会、众教会的生活方式，其实教会只达到成为很多信徒聚在一起的一个人群而已。 Kerumunan orang Kristen yang berkumpul di satu tempat pada satu waktu tertentu secara bersama-sama. 就是在一个地方、同一个时间一起聚集在一起的人群，基督徒。
Mereka bisa datang berduyun-duyun ramai memenuhi gedung gereja, tetapi tidak pernah terjadi relasi yang akrab satu dengan yang lain. 他们可以纷纷来到教堂，一起聚集在一起，但是永远没有紧密的关系。 Tidak ada rasa memiliki yang kuat di antara anggota-anggota gereja. 彼此互相没有就是很强的那种归属感， Bahkan tidak ada saling memperhatikan, saling mempedulikan, atau bersedia menolong ketika yang satu mengalami kesulitan di dalam hidupnya. 甚至不会互相关怀、互相照顾、互相帮助。当一个人需要的时候，也不会去帮助。 Saudara, mengapa demikian? 为什么会这样？ Ada orang yang mengatakan ini adalah karena faktor ukuran besar atau kecilnya keanggotaan sebuah gereja. 有人说这是因为一个教会的大小，一个教会的规模。 Ada orang berpendapat kalau gereja sudah terlalu besar, maka sulit untuk bisa mengenal, apalagi bisa menjadi akrab satu dengan yang lain. 有人说，要是一个教会规模太大了，所以相互比较难互相认识，互相有紧密的关系。 Ada juga yang mengatakan tentang faktor situasi. 还有其他人说呢，也有就是周围环境或者光景的那个原因。 Karena pekerjaan, karena kesibukanlah yang membuat anggota gereja yang satu dengan yang lain itu tidak bisa saling kenal. 因为工作忙碌，所以呢，我们互不认识。 Karena kesibukanlah yang membuat akhirnya yang satu seolah-olah punya urusan masing-masing. 也因为忙碌呢，个人就忙各自的。 Saudara, orang boleh saja mempunyai alasan, 人家可以有什么借口？ tetapi kalau saudara baca firman Tuhan, maka semua alasan-alasan yang coba dikemukakan itu mudah dipatahkan dengan begitu cepat. 但是我们看圣经的教导的话，我们就会发现这些借口都很容易的作废。 Sebab kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang menceritakan tentang jemaat mula-mula, saudara-saudara, 因为当我们看《使徒行传》第2章说起初教会的时候， gereja mula-mula itu saudara-saudara secara keanggotaan mencapai angka ribuan. 起初教会的人口这个人数它的会友达到上千了。 Ini gereja besar, 这是大教会， bahkan sangat besar. 而且非常大规模的教会。 Kalau kita memperhatikan catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul mencatat anggotanya itu lebih dari 5.000 orang. 要是我们看见路加仔细的记载在《使徒行传》，他们教会的会友大概有5000多个。 Dan kalau bicara tentang Sikon, 要说景况的话， gereja mula-mula juga punya sikon yang sangat khas yang mereka alami. 他们这个起初教会也有一个非常特殊的光景， Yaitu penganiayaan dan tekanan yang besar sebagai orang Kristen 就是 mula-mula. 他们成为最初的基督徒经历的逼迫，有很大的压力。 Tapi kita melihat saudara-saudara, sekalipun gereja itu adalah mega church yang sangat besar, 但是虽然他们是一个非常大的、极大规模的教会， sekalipun ada situasi-situasi yang mereka harus hadapi, 尽管很多困难他们必须面对， tetapi gereja mula-mula mampu menjadi komunitas orang percaya dalam arti yang sebenar-benarnya. 但是起初教会呢，他们可以成为真实意义上的基督徒的群体。 Bahkan saudara-saudara, cara hidup mereka itu menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi sebuah komunitas yang betul-betul hidup. 而且他们的生活方式表现，他们可以成为有活力的一个群体。 Yang ditandai dengan 4 ciri. 他们有4个特征。 Ciri yang pertama adalah gereja mula-mula telah menjadi komunitas yang belajar bersama. 第一个特征就是这个起初教会成为一起学习的一个群体。 Yang kedua, gereja mula-mula telah menjadi komunitas yang bersekutu dengan amat akrab. 第二，这个起初教会成为一个团契生活非常紧密的一个群体。 Yang ketiga, saudara-saudara, gereja mula-mula telah menjadi komunitas yang saling melayani. 第三，这个起初教会的成员互相服侍。 Dan yang keempat, gereja mula-mula telah menjadi komunitas yang bersaksi dengan sungguh-sungguh. 第四，起初教会成为每天做见证的、有生活见证的群体。 Saudara, hal itu dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. 这显现在《使徒行传》第2章第42节。
Dikatakan bahwa mereka bertekun, dalam bahasa Indonesia ditulis, dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 这里说，他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼祈祷。 Di dalam ayat ke-42 di dalam versi bahasa Inggris Alkitab di situ dicatat, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. 在英文的翻译本是这样写的：他们呢，委身于、致力于、献身于使徒的教训，彼此的交接、掰饼、祈祷。 Di dalam ayat itu saudara-saudara, di dalam versi bahasa Inggris dipakai kata kerja to devote. 在英语的翻译本写的是委身于， Yang berarti saudara-saudara memberi perhatian yang besar, 这意味着把极大的精力关注在某某地方， menunjukkan usaha yang maksimal, 来表现就是致力于， bahkan memberi waktu yang banyak. 就把一大块时间献上。 Jadi kalau boleh dipahami, jemaat mula-mula itu sekalipun ini gereja besar, 那我们可以明白，基督教会虽然是一个大教会， sekalipun mereka punya sikon tertentu yang mereka harus alami atau hadapi, 尽管他们也有特殊的情景，他们要克服的， tetapi mereka memberi perhatian yang besar, memberi energi yang besar, memberi waktu yang banyak untuk apa yang dicatat di dalam ayat ke-42 itu. 但是他们全力以赴的，他们致力于，他们把最好的精力、最好的时间献上。 Ada perhatian besar diberikan untuk selalu mendengar pengajaran dari rasul-rasul. Mereka menjadi komunitas yang terus belajar firman Tuhan bersama-sama. 他们把很大的精力献上，他们恒心遵守，就是使徒的教训，他们也结交在一起，他们掰饼，他们聚在一起。 Ada waktu yang banyak yang mereka berikan untuk selalu berdoa bersama-sama. 有这么多时间，他们献出来一起带祷。 Ada usaha yang sungguh-sungguh untuk membangun persekutuan yang indah dan akrab di antara mereka. 他们恒切的、努力的来建立一个互相之间非常紧密的关系。 Yang mereka buktikan dengan bersedia saling melayani satu terhadap yang lain. 他们证明在他们愿意互相扶持、互相服侍。 Saudara-saudara, gereja semestinya juga meneladani jemaat mula-mula. 弟兄姐妹，我们教会应该效法起初教会， Meneladani jemaat mula-mula di dalam membangun komunitas yang hidup. 应该效法他们如何建立活力的、有活力的群体。 Gereja masa kini, saudara-saudara, semestinya menjadi komunitas yang punya keseriusan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. 现代的教会应该要为身来好好学习神的教导， Untuk berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. 来一起祈祷，一起敬拜神， Untuk bersekutu bersama-sama. 来一起聚会，一起聚集， Bahkan untuk melayani bersama-sama. 而且要来一起服侍。 Dan hal itu saudara-saudara tidak bisa kita lakukan secara efektif dalam konteks komunitas yang besar. 这样的效果，我们不能从很大的群体里面来接出来。 Saudara, untuk membangun dan merasakan komunitas dari gereja yang hidup, 要是我们要感受到一个活力的群体， saudara dan saya harus mengalaminya di dalam satu skala yang lebih kecil, 你和我必须在一个比较小的规模上体会， yaitu di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. 就是在比较小的组织、比较小的小组。 Kalau saudara melihat bagaimana cara hidup dari gereja-gereja yang ada di Korea, yang jumlah anggotanya di atas 10.000 orang, saudara-saudara. 要是弟兄姐妹有观察，在韩国的教会，他们的人数大概有1万以上。 Tapi ada komunitas yang sangat akrab di antara mereka. 但是他们之间有非常紧密、非常亲密的关系的群体。 Itu terjadi karena mereka mengalaminya di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. 这是因为他们进行在小组里面的聚集。
Saudara, sama halnya untuk mengalami bagaimana rasanya menjadi anggota keluarga Allah pada waktu saudara percaya, maka saudara bergabung dalam keanggotaan gereja tertentu. 同样的，当我们信主之后，我们要感受在神的家里的那种经历，那我们就参与某某教会。 Maka untuk mengalami pengalaman berkomunitas, maka saudara diundang untuk menjalaninya dalam kelompok-kelompok yang kecil. 若是我们要体会在群体中的那一种生活，那我们必须在小组里面来体会。 Saya ulang, saudara-saudara. 我再说一遍， Pada waktu saya percaya, saya menjadi anggota keluarga Allah. 当我信主的时候，我就成为神家人的成员。 Tapi anggota keluarga Allah ini kan luas. 但是神的家不是很大吗？ Bahkan kalau kita mengaku di dalam pengakuan iman dikatakan yang terdiri dari orang percaya di segala abad dan tempat. 而且在《使徒行传》我们宣告的时候，我们是说在我们历代的信徒，在各处的信徒，我们是一起的。 Maka masuk menjadi anggota keluarga Allah itu representasinya adalah menjadi anggota dari sebuah gereja lokal. 所以成为神家里的人，我们怎么显现呢？就是表现在我们参与某某教会，成为他的成员会友。 Gereja lokal seperti gereja metodis ini, saudara-saudara, adalah representasi dari keluarga Allah di dalam ukuran yang lebih kecil sebetulnya. 当地的教会就像我们以马内利堂，是神家中神的家庭的一个代表。 Nah, setelah saudara masuk di dalam keluarga Allah, yaitu di dalam jemaat lokal tertentu, 我们进入神的家里面，就是成为一个教会的会友之后， untuk mengalami pengalaman berkomunitas, 如果要感受到群体中的生活， maka saudara diundang untuk menjalaninya di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. 那教会邀请弟兄姐妹来这样体会，就是参与小组的生活。 Saudara, mengapa kelompok itu harus kelompok yang kecil? 为什么这个组群必须是小的呢？ Apakah komunitas tidak bisa dialami di dalam kelompok yang besar? 这个群体的生活，是不是不能在一个规模大的群体来感受？ Tentu bisa, tetapi terbatas. 当然可以，但是有限。 Di dalam kelompok kecil, saudara-saudara, kita akan mengalaminya di dalam satu pengalaman yang jauh lebih nyata. 在小组里面的那种体会、那种经历，会是更是真实、更是丰富。 Ada 3 alasan mengapa harus kelompok kecil. 有3个原因，为什么要小组？ Yang pertama, saudara-saudara, kelompok kecil itu akan menguatkan pengajaran. 第一，就是小组里面会巩固教导。 Saudara, ada 2 orang penulis buku yang menulis sebuah buku yang berjudul Connecting. 有2个作者，他写了一本书，叫做《联络 Penulisnya adalah Paul Stanley dan Robert Clinton.》，就是 Paul Stanley 跟 Robert Clinton 作者。 Kedua orang ini menulis demikian di dalam buku itu. 这个人在这本书里面，他们这样说： Proses pertumbuhan di dalam diri seorang percaya 一个信徒的成长过程， memerlukan satu jaringan hubungan, 需要一个关系网， di mana di dalamnya itu terdapat seorang mentor yang membimbing, 里面有一个辅导老师， terdapat rekan-rekan yang sama-sama bertumbuh, 有其他一同成长的伙伴， dan juga orang yang dibimbing itu. 还有就是他自己成为成员。 Mengapa demikian? 为什么这样？ Paul Stanley dan Clinton mengatakan supaya ada monitor terhadap perkembangan. Paul Stanley 跟 Clinton 这么认为，就是好让他的成长有人去关注， Supaya terbangun juga perspektif yang sehat di dalam memahami firman Tuhan. 好让也可以建立健康的角度来去了解神的话语。 Saudara, kalau saya mau bertumbuh tetapi sendirian, 弟兄姐妹，若是我要成长，但是我要自己成长， tidak ada yang memonitor perkembangan pertumbuhan saya itu. 没有人关注我的成长如何。 Saya bertumbuh atau saya mandek atau saya berhenti, tidak ada orang yang tahu. 那我继续成长，还是我停止？没有人知道。 Kalau satu orang di dalam komunitas besar mau bertumbuh,
若是一个人在很大规模的群体里面要成长， Siapa yang memonitor perkembangan orang ini? 那谁去观察他的成长呢？ Lalu apakah betul perspektif yang dipahami orang ini itu adalah perspektif yang sehat atau perspektif atau pemahaman yang benar? 那他所理解、所意识到的那种看待事情的角度是否是真实的，没有人知道。 Di dalam kelompok-kelompok kecil, saudara-saudara, justru kita punya saudara-saudara seiman, kita punya pembimbing yang memperhatikan proses pertumbuhan kita itu. 在小组里面，我们有同伴，就是其他的基督徒，我们也有个导师，他会看我们的生长过程。 Bahkan mentor dan teman-teman yang sama-sama bertumbuh itu akan mengontrol apakah pemahaman atau perspektif yang kita terima dari belajar firman Tuhan adalah pemahaman yang tepat atau tidak. 而且这个导师和我们一起学习的同伴，就是其他的会友，他会一直观察我们的成长过程，我们对圣经教导的理解是否准确。 Kelompok kecil menguatkan pengajaran. 小组巩固教导。 Yang kedua, kelompok kecil itu menguatkan persekutuan. 第二呢，小组巩固团契。 Seorang penulis buku Purpose Driven Youth Ministry 有一个人写标刊生活的青年服饰， bernama Doug Fields. 他叫 Doug Fields。 Dia mengatakan bahwa kelompok kecil membuat seseorang itu mengenal dan dikenal. 他说，小组呢，让一个人认识别人，也被人认识， Membuat orang itu bisa menyatakan dirinya secara verbal. 使他可以在言语上表达自己。 Bahkan di dalam kelompok kecil itu mendorong terjadinya hubungan yang saling menjaga. 而且呢，在小组里面也促进了一种互相扶持的关系。 Kalau satu lemah, ada yang kuat mengangkat. 有软弱的，也有一个更强的去扶持他； Kalau satu males, ada satu orang yang mendorong supaya terus maju. 有一个懒惰了，那其他的就一直鼓励他在前进。 Dan itu tidak bisa terjadi di dalam komunitas yang sangat besar. 在这个极大的群体里面是不可能发生的。 Maka saudara-saudara, kita melihat bahwa kelompok kecil itu betul-betul akan mempromote persekutuan. 所以呢，弟兄姐妹，我们看见在小组里面真正能够促进一个团契。 Yang ketiga, 第三， kelompok kecil itu menguatkan pelayanan. 小组可以巩固我们的服饰。 Steve Mills di dalam buku yang berjudul We Build People, Steve Mills 写一本书说，我们建立人。 dia katakan begini, untuk membangun komunitas orang percaya yang kuat di dalam sebuah gereja, 他是这样说的：在一个教会里面，如果我们要建立健壮的基督徒， kita membutuhkan kelompok kecil yang kuat. 我们需要健壮的许多小组。 Melalui kelompok kecil yang sehat dan dinamis, gereja dapat dengan efektif menjangkau orang baru. 因为透过这些有活力的、健康的小组，我们可以得新人。 Gereja dapat membaurkan orang baru ini ke dalam satu persekutuan yang lebih besar. 教会可以得新人，然后把他带到融到我们更大的社群里面。 Melalui kelompok kecil, gereja dapat memperhatikan mereka. 透过小组，教会能够关怀他们， Bahkan menumbuh kembangkan mereka. 而且能够让他们成长。 Saudara, kalau jemaat besar lalu ada orang baru datang, siapa yang memperhatikan mereka? 弟兄姐妹，要是我们教会大了，然后有新人过来，谁去关怀他们？ Tapi ketika representasi dari gereja itu dinyatakan melalui kelompok kecil, maka ada orang yang secara fokus akan memperhatikan orang baru ini. 但是如果有小组来代表就是这个极大的教会，那他就会去关怀这个新人。 Saya mau Bapak Ibu membayangkan sebuah tripod. 我要弟兄姐妹看这个三角的这个架子。 Di depan saya ini saudara-saudara ada tripod kamera. 在我的前面有这个三角的架子，是放照相机的。 Namanya tripod berarti kakinya 3. 它是三角的架子， Menopang satu objek yang ada di atasnya. 三个角就是撑着一个在它上面的个体。 Bayangkan tripod, ketiga kaki tripod itu, yang satu namanya pengajaran, yang satu namanya persekutuan, yang satu namanya pelayanan. 我们要想象是这样三角，第一角是教导，第二角是
团契。那第三角就是服侍， Dan yang di atas itu adalah penyembahan. 上面放着的就是我们的敬拜。 Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. 这就是起初教会所进行的。 Mereka belajar bersama, 他们好好的一起学习， mereka bersekutu bersama, 他们好好的一起团契， mereka melayani bersama, 他们好好一起服侍。 dan di atas semua itu mereka berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. 在这三角上面是他们的祈祷，他们颂赞，他们赞美神。 4 hal itu yang terjadi pada jemaat mula-mula yang sebetulnya bisa terjadi di dalam sebuah kelompok kecil. 起初教会的这4重要方面是我们今天的小组可以办到的， Dan keempatnya itu harus terjadi secara seimbang, saudara-saudara. 而且这4项要一起进行。 Sebab kalau kelompok kecil hanya berfokus pada pengajaran, maka dia akan menjadi sebuah sekolah teologi. 因为如果小组只专注于教导，那他就跟这个神学院没有两样。 Tapi kalau kelompok kecil hanya berfokus pada persekutuan, nanti lama-lama dia akan menjadi kelompok rame-rame dan seru-seruan. 如果他只是关注于团契，那他就是好像这个联欢会，好像这个玩乐在里面。 Kalau kelompok kecil hanya fokusnya pada pelayanan, maka dia akan menjadi kelompok proyek kerja. 如果小组只专注于服侍的话，他就跟那个工作的小组没有两样。 Maka ketiga kaki dari tripod ini harus seimbang. 所以这个三角的架子，它各个角要是平衡的。 Kalau kelompok kecil kurang menekankan pengajaran, maka dia akan kehilangan makna. 反过来说，如果一个小组它少强调教导，那它就会失去意义。 Kalau kelompok kecil kurang pada persekutuan, maka dia akan kehilangan relasi. 要是他在团契上缺乏了，那他就会缺乏关系。 Kalau kelompok kecil kurang fokus pada pelayanan, maka dia akan kehilangan dampak. 要是小组呢缺乏服侍，那他就会缺少它的影响。 Saudara, satu hal yang bisa kita lakukan langsung ketika kita dengar khotbah pada hari ini adalah kita mengalami komunitas itu melalui kelompok-kelompok kecil dan gereja kita di sini menyediakan wadah itu. 我们今天听到之后，能够马上采取的行动，就是参与我们教会所预备的小组。 Sekarang mari kita lihat bagaimana pengalaman berkomunitas dari jemaat mula-mula. 我们接下来要看这个起初教会他们团契的经历是如何的。 Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat 45. 要是我们看《使徒行传》第2章44到45节， Di situ disebutkan bahwa semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 这里说信的人都在一处，凡物公用，并且买了田产家业，照个人所需用的分给个人。 Saudara, ada orang mengatakan kok jemaat mula-mula ini mirip seperti komunitasnya komunis. 弟兄姐妹，有人这样说，为什么起初教会很像共产党的这一派？ Komunis itu kan prinsipnya sama rata, sama rasa begitu. 共产党他们这个不是说要什么都一样，什么都均衡吗？ Saudara, ini bukan komunis. 弟兄姐妹，这跟共产主义不 Karena 一 di 样。 sini kita tidak melihat bahwa orang kemudian menjual harta miliknya, lalu semua orang dapat yang sama dan rata. Tidak. 因为我们这里看，他们不是卖了田产家业，然后每个人就分一样的均衡的。 Yang dicatat di dalam bagian ini adalah kalau ada satu orang berkekurangan, maka yang satu akan menjual miliknya untuk dibagikan kepada mereka yang berkekurangan sesuai dengan kebutuhan. 经文所记载的就是，如果有人缺乏了，那其他的人就会卖他所有的田产家业，然后照那个人的所需要的分给他们。 Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana cara hidup komunitas jemaat mula-mula ini. 弟兄姐妹，我们要看这个起初教会群体的生活方式， Akrab sekali.
非常的亲密， Dikatakan mereka bersatu. 他们是合在一起， Bahkan mereka menjual milik mereka untuk menolong orang-orang yang lain. 他们卖了自己的家产来扶持帮助其他人。 Dengan kata lain, saudara-saudara, jemaat mula-mula ini belajar apa artinya menjadi anggota tubuh Kristus. 换句话说，这个起初教会他们学习如何成为基督的身体的肢体。 Apa artinya menjadi anggota, saudara-saudara? 这成为肢体的意味着什么呢？ Ada dua makna yang hari ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. 我今天要给大家分享2个意义。 Yang pertama, menjadi anggota berarti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan memberi kontribusi untuk yang lain. 第一就是成为肢体或者成为成员，就是成为一个离不开缺少不了的一个成员。 Ini beda dengan konsep dunia ketika berbicara mengenai menjadi anggota atau menjadi member. 这跟我们属世的观念，就是我们做某某集体的成员不一样。 Kalau ada sebuah sport club, lalu saudara menjadi member dari sport club. 要是我们有运动集团，那我们成为他的成员。 Itu artinya nama saudara ada di dalam daftar keanggotaan. 这意味着我们的名被列在他的成员的名单上。 Saudara juga berhak untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan. 我们可以或者有权利来享受他们所供应的设施。 Artinya menjadi anggota dalam konteks atau perspektif dunia adalah saudara punya keleluasaan menikmati apa yang saudara berhak untuk menikmatinya. 在属世的定义上，成为一个成员，就是我们有权利来享受他所供应的设施。 Saudara, tidak demikian dengan konsep menjadi anggota di dalam konsep Alkitab. 但是在圣经所说的成为这个成员完全不一样。 Saudara, menjadi anggota itu artinya saudara dan saya saudara-saudara ditempatkan di dalam satu tubuh di mana kita berkontribusi kepada yang lain. 成为成员就是我们各自属于一个身体上的肢体，那我们要有贡献。 Kalau kita membaca saudara-saudara di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 16 yang tadi saya bacakan. 要是我们再看刚才所念的以弗所书4章16节的话， Kalau saudara baca di situ dikatakan daripada Tuhan Yesus seluruh tubuh rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, maka seluruh tubuh itu akan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 全身都靠他，他这里是说主耶稣联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Bagi Paulus, saudara-saudara, menjadi anggota itu berarti menjadi satu organ penting dari satu tubuh yang hidup yang dibutuhkan oleh anggota-anggota tubuh yang lain. 对保罗而言，你成为一个成员，就成为一个身体上的肢体，你非常重要，你的存在是其他肢体所需要的。 Bagi Paulus, saudara-saudara, menjadi anggota itu berarti punya tanggung jawab terhadap tubuh dan terhadap anggota-anggota di dalam tubuh. 对保罗而言，成为肢体、成为成员，就是你对这个身体，你对其他的肢体要负责任。 Dan itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula. 这就是起初教会所经历 Mereka 的。 belajar menjadi anggota dari tubuh Kristus di dalam komunitas yang hidup itu. 他们学习怎么成为基督身体的每一个肢体。 Ada peran atau kontribusi yang mereka bisa lakukan dan berikan untuk anggota-anggota yang lain. 他们有各自的角色要办，他们有各自的职责要尽。 Saudara, ada perbedaan yang sangat signifikan antara menghadiri sebuah gereja dengan menjadi anggota dari sebuah gereja. 弟兄姐妹们，有一个非常明显的区别，要是你只是
来某某教会敬拜和出席他的崇拜会，或者你成为他的会友。 Yang pertama perbedaannya terletak pada komitmen. 第一个区别，它在于我们的委身。 Kalau saya hanya menjadi orang yang menghadiri gereja, saya tidak punya komitmen. 若是我出席某某教会，那我就没有一点委身。 Hari ini saya datang, besok saya tidak datang. 我今天来，明天可以不来。 Tapi menjadi anggota dari sebuah gereja ada satu komitmen. 但是成为一个教会的会友的成员，要有委身， Bukan hanya kepada tubuh secara keseluruhan, 不单单对这个全体这个身体的委身， tetapi komitmen kepada anggota-anggota di dalam tubuh ini. 同时也对这个身体中的其他肢体的委身。 Menjadi pengunjung dari sebuah gereja hanya menjadi penonton. 要是我是客人我只是观众。 Tapi menjadi anggota dari sebuah gereja menjadi pemainnya. 但是如果成为成员，是我是扮演角色的。 Menjadi pengunjung dari sebuah gereja mirip menjadi seorang konsumen. 只是出席教会的人，他像消费者一样。 Tapi anggota dari sebuah gereja adalah kontributor. 但是教会的成员他是有贡献的。 Pengunjung dari sebuah gereja hanya mencari manfaat-manfaat dari gereja itu. 教会出席者他只是找教会能给他什么效益、利益。 Tetapi tidak pernah berpikir tentang apa tanggung jawabku untuk orang-orang yang lain yang ada di gereja itu. 他完全没有想过我对其他肢体、其他成员要付出什么代价。 Saudara-saudara, pengalaman hidup berkomunitas membuat jemaat mula-mula itu belajar apa artinya menjadi anggota dari tubuh Kristus. 在群体上的这个生活经历，使起初教会他们能够深深体会到，成为基督的肢体是什么意义。 Yang di dalam Alkitab selalu dijelaskan dengan memakai kata saling atau seorang terhadap yang lain. 这个在圣经常常描述为互相或彼此， Saling mendoakan, 彼此带导， saling menasehati, 互相劝勉， saling menguatkan, 彼此扶持， saling melayani, 互相服侍， saling menanggung beban, 互相分担， saling mengasihi. 彼此相爱。 Saudara-saudara, saya rindu jemaat Gereja Metodis Immanuel juga mengalami apa artinya menjadi komunitas yang hidup. 弟兄姐妹，我也渴望我们以马内利堂能够经历到什么叫做经历在神里面的有活力的群体， Supaya kita bisa mempraktekkan apa itu artinya menjadi anggota dari tubuh Kristus. 好让我们可以实行什么叫成为基督身体的肢体。 Yang kedua, saudara-saudara, menjadi anggota berarti mengalami persekutuan dengan anggota-anggota yang lain. 第二的意义就是成为肢体或者成为成员，是与其他的肢体有团契。 Kalau tangan saya ini adalah anggota dari tubuh saya, 要是我的手是我的身体的一部分， maka tangan saya ini, saudara-saudara, itu tidak mungkin terpisah dari anggota-anggota yang lain, 那 bukan? 这个手呢不能离开其他的肢体。 Apa artinya persekutuan? 什么叫做团契？ Persekutuan artinya menjalani dan belajar berbagi hidup seorang dengan yang lain. 团契是一起走，一起分享这个生活。 Saya tidak berbicara tentang kegiatan persekutuan. 我没有说团契的某某活动。 Di dalam kelas pemahaman Alkitab pada bulan ini di gereja ini, saudara-saudara, saya mengatakan entah banyak gereja itu punya lebih dari 10 macam kegiatan persekutuan. 在于我们在这个月的查经班，我分享了我们教会就是有很多教会它有各种各样的节目。 Ada persekutuan guru sekolah minggu. 有就是主日学老师的团体， Ada persekutuan remaja. 有少年团体， Ada persekutuan kaum muda. 有青年团体， Ada persekutuan kaum ibu. 有妇女在Ada 团体， persekutuan kaum bapak. 也还有弟兄的这个团体， Ada persekutuan kaum lanjut usia. 也还有家庭团体， Ada persekutuan para anggota paduan suara. 还有就是诗班的团体。 Entah berapa banyak persekutuan di dalam sebuah gereja, tetapi belum tentu menjamin adanya persekutuan. 教会里面不管有多少团体，没有不能保证在他们之间有亲密的关系。
Persekutuan yang sejati, saudara-saudara, ditandai dengan beberapa ciri. 真正的团契呢，它有几个特征。 Yang pertama, saudara-saudara, persekutuan yang sejati itu selalu otentik. 第一个特征就是它真实，它实在。 Otentik itu artinya apa adanya. 真实实在就是表示它就是这样， Bukan basa-basi. 它也不会说客套话， Apa adanya. 它就本来这样，就显出这样， Kita bisa berbagi dari hati ke hati. 能够心连心的互相谈心， Bahkan kita bisa jujur tentang siapa kita dan bahkan kejatuhan atau kegagalan kita di dalam dosa-dosa. Kita bisa katakan itu. 我们能够诚实的分享，甚至我们堕落在罪里，我们的失败，我们都可以安全的分享。 Saudara lihat bukan? 10 macam persekutuan tidak menjamin terjadi persekutuan. 您看见了吗？就是有10个团契也好，不能保证里面发生的真实的关系。 Di dalam true fellowship atau persekutuan yang sejati selalu bersifat otentik. 在一个真实的关系当中，一定是实在真实的。 Saya tidak perlu berpura-pura dan tidak perlu bersandiwara menutupi siapa saya. 我不用假装，我不用遮住我真实的自己。 Di dalam persekutuan yang sejati, ciri yang kedua adanya kebersamaan. 在一个真实的团契里面，它有第二个特征，就是他们喜欢在一起， Ada hubungan yang timbal balik. 有互相的关系， Ada berbagi tanggung jawab. 有分担， Ada saling membantu. 有互相帮助。 Dan itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. 这就是在起初教会中的， Yang mereka alami di dalam susah maupun di dalam senang. 他们团聚在一起，不管是快乐的时候，不管是受伤的时候。 Yang ketiga, dalam persekutuan yang sejati ada simpati. 真实的团契的第二个特征就是同理心。 Simpati itu artinya bisa merasakan pergumulan orang lain. 同情或同理心就是能够感受到别人的挣扎， Atau penderitaan orang lain. 或者别人的痛苦。 Dan jemaat mula-mula mempraktekkan itu. 起初教会实行出来了。 Ketika yang satu mengalami kesulitan, dia bisa cerita kepada temannya bahwa dia sedang sulit. 当一个有困难的时候，他能够向他的朋友分享。 Ketika yang satu cerita kepada kawannya, maka kawannya yang kuat mau menolong dia. 这个更强的朋友就可以帮助他更弱的。 Kawannya yang kuat itu bisa merasakan kesulitan yang dialami oleh kawan yang lemah ini. 这个更强的可以感受这个更弱的他的苦处。 Bahkan saudara-saudara, ciri yang keempat di dalam persekutuan yang sejati adanya belas kasihan dan pengampunan. 而且第4个特征就是有连续、有怜悯、有饶恕。 Di mana pada waktu seseorang berbicara mengenai dosa atau kesalahan-kesalahan yang dialaminya, 当一个成员诉说他犯过的罪、他的过失、他的经历， maka dosa atau kesalahan-kesalahan itu tidak pernah diungkit-ungkit. 他的罪、他的过失、他的失败，没有人再提起。 Sebaliknya belas kasihan dan pengampunan selalu disediakan menjadi dorongan supaya kawanku ini menjadi lebih baik. 反过来的，有许许多多的怜悯、理解、饶恕，一直扶持着他，能够他越来越强壮。 Bapak Ibu, sedih sekali kalau ternyata gereja sekalipun punya lebih dari 10 macam program persekutuan, tetapi di dalamnya tidak terjadi apa yang disebut dengan persekutuan. 弟兄姐妹，很可悲的就是，要是我们教会有超过10个团契，但是没有一个真正的能够使我们感受的这个有活力的群体。 Sebagai contoh, saudara-saudara, apabila ada seorang anggota gereja jatuh ke dalam dosa, 比如说，如果有一个会友他犯了罪， terus apa yang kita lakukan? 那我们又会怎么样？ Apakah belas kasihan dan pengampunan yang disediakan untuk dia? 我们有没有为他供应怜悯，为他供应饶恕？ Atau kita berbisik-bisik di belakang, 或者我们就在他的背后讲他， membicarakan teman kita ini yang jatuh ke dalam dosa. 就是说他的坏话，他犯罪的过程。 Jemaat mula-mula belajar apa artinya menjadi anggota. 起初教会学习的是如何成为一个成员。
yaitu mengalami persekutuan dengan yang lain. 就是经历与他人之间的聚会、 Saya 亲密的 berharap 关系。 Saya berharap jemaat Gereja Metodis Immanuel juga mengalami persekutuan ini. 我盼望以马内利堂的会友也可以经历这种聚会团契， Mengalami komunitas yang hidup di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. 能够在我们成为信徒的过程中，我们可以经历这个充满活力的群体。 Dan biarlah kita boleh mengalaminya, khususnya di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. 尤其是我们可以经历在更小的小组里面， Untuk menikmati komunitas yang hidup. 好让我们可以享受一个充满活力的群体。 Mari kita berdoa, saudara. 我们低头祷告， Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, 主 Bapa. 啊，我们感谢你，我们可以思考您今天的话语。 Terima kasih karena Engkau menyediakan buat kami sebuah komunitas di tengah-tengah gereja ini. 感谢神已经为我们在这个教会中供应了一个群体。 Kami ingin mengalaminya di dalam pengalaman berkomunitas melalui kelompok-kelompok kecil ya Tuhan. 我们愿意经历它，我们愿意在小组的群体里面经历它。 Komunitas di mana kami belajar bersama. 这个群体让我们可以一起学习， Komunitas di mana kami berdoa dan menyembah Tuhan bersama. 这个群体可以让我们一起带祷，一起赞美神。 Komunitas di mana kami bersekutu bersama-sama. 我们可以一起团契， Komunitas di mana kami boleh melayani dan bersaksi bersama-sama. 我们可以一起服侍，一起做主的见证。 Kami belajar dari teladan jemaat mula-mula sepanjang bulan ini melalui kelas-kelas PA dan juga melalui firman Tuhan pada hari ini. 这一个月来也透过今天早上的信息，我们学习如何效法起初教会的生活方式。 Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang baik ya Tuhan. 不要让我们只是成为好好的听到者， Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di Woman. dalam hidup kami. 我们要成为活生生的行道者，在这个生活中。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。